Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita sambung. Kalau sini saya tulis muka surat 29. Semasa kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata musannif rahimahullah, turunnya wahyu pertama merupakan detik paling bersejarah dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bermulalah tugas mencabar sebagai utusan Allah, tugas mencabar sebagai Rasulullah yang mempunyai tanggungjawab, iaitu menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Kalau dalam bahasa Arab disebut nuzul Al-Quran. Apa makna nuzul? Nuzul maknanya turun, datang. Tetapi yang dimaksudkan nuzul ini ialah wahyu Al-Quran. Dia merupakan perkataan simbolik. Kalau kita mengaji retorika bahasa Arab, mungkin di kalangan di sini yang pakar dalam bidang balaghah Al-Quran, maka dalam bab ini dia termasuk dalam bab dipanggil ilmu bayan, ilmu untuk menyampaikan sesuatu. Dalam bab ilmu bayan dia masuk dalam bab dipanggil majaz ataupun simbolik. Cakap lain tapi makna dia lain. Itu dipanggil. Seperti kita bagi contoh bunga di taman. Bunga di taman, betul lah bunga lah. Ada lagi bunga di taman? Tak ada. Tapi kalau kita letak bunga dalam kelas, bunga di dalam kelas, agak-agak makna bunga ke makna orang? Maka kalau kita kata makna orang dalam kelas, bukan bunga tapi orang. Bunga iaitu dimaksudkan dengan bunga orang. Jadi bila orang tu dia adalah kalimah majaz, dipanggil simbolik. Sama dengan kalimah nuzul Al-Quran, simbolik. Disimbolikkan, dimaksudkan dengan nuzul ni makna dia pemberitahuan, wahyu Al-Quran. Jadi turunnya wahyu yang pertama, kata pengarang, bermulalah detik Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalas tugas yang mencabar sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab dia apa? Menyelamatkan manusia dari kesesatan. Maknanya pada zaman Nabi diutuskan, manusia ketika itu berada di dalam kesesatan. Seperti kata pengarang kitab Jawharah Tauhid, Syekh Ibrahim Laqani, dia kata ala nabiyyin jaa bit tauhid wa qad arad-dinu 'anit tauhid wa qad arad-dinu 'anit tauhid. Kata pengarang matan, dia kata
selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa ilmu tauhid. Makna dia nak menyelamatkan manusia dengan ilmu tauhid. Apa dia ilmu tauhid? Ilmu mengesakan Allah. Dikala itu manusia berada di dalam kesesatan. Tak tahu mereka sembah apa, tak tahu. Bahkan setengah orang Arab jahiliyah menyembah patung berhala. Bukan satu dua patung berhala, ratusan patung. Dan berbagai-bagai bentuk patung. Jadi Nabi diutuskan ja'a bitauhid, membawa kepada umat manusia dengan tujuan nak menyelamatkan umat manusia dengan mari bawa satu slogan, membawa satu usaha, iaitu memberitahu kepada manusia tentang Allah yang esa daripada zat dia, daripada sifat dia, daripada af'al dia. Sebab tu penting ilmu tauhid. 11 tahun Nabi SAW di Mekah hanya mengajar ilmu tauhid. Tanam sungguh-sungguh tentang ilmu tauhid. Sebab apa tanam? Kata pengarang, waqad araddinu. Sebab ketika Nabi bawa ilmu tauhid itu, waqad, sungguh-sungguh. Agama ketika itu, pemahaman manusia ketika itu kosong. Ara ni makna telanjang, Ustaz. Maksudnya ketika itu kepahaman agama di dalam kalangan masyarakat Arab jahiliyah kosong. Tak ada apa, kosong. Mereka pun tak tahu mereka sembah apa. Jadi Nabi SAW bawa agama tauhid ketika mana manusia kosong mengenai ketuhanan. Sembahyang syariat mereka campur aduk, tawaf bercampur aduk, semua sisa-sisa peninggalan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kalau kita tengok di sini, memanglah tugas Nabi SAW ni, tanggungjawab dia sangat besar. Bukan setakat bertanggungjawab menyelamatkan manusia dari kesesatan di dunia, bahkan kesesatan di akhirat. Ada satu hadis daripada Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik tanya Nabi SAW, boleh tak di akhirat nanti Tuan hamba memberi syafaat kepada hamba? Anas bin Malik, maula Nabi SAW. Orang yang rapat dengan Nabi tu pun minta syafaat daripada Nabi. Bimbang takut di akhirat kelak tak dapat syafaat Nabi. Nabi kata, mari ya, tak apa, carilah aku. Anas bin Malik tanya, di mana? Pertama, carilah aku di titian siratal mustaqim. Cari di titian siratal mustaqim. Kalau tak jumpa, cari di mizan. Kalau tak jumpa, carilah di perigi aku, telaga aku. Ini hadis panjang, riwayat daripada Imam Tirmizi. Makna dia kerja Nabi menyelamatkan manusia daripada kesesatan dunia dan akhirat. Bukan setakat di dunia je Nabi menyelamatkan manusia, bahkan di akhirat. Jadi tak heranlah bila Allah Subhanahu wa taala sendiri berselawat ke atas Nabi. Dan disuruh kita orang Islam berselawat ke atas Nabi. Selalu Tok Khatib dia baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengar setiap kali Jumaat, tapi berat kita nak ucap selamat dan salam ke atas Nabi. Sebab kadang-kadang kita tak tahu fadilat, dan kadang-kadang kita tak tahu nak mengucapkan kasih, terima kasih kita pada Nabi. Kita nak ucap selawat tu adalah tanda kita ucap terima kasih pada Nabi SAW. Setengah ulama tauhid dia bahas pula ayat tu. Dia bahas. Dah kata Allah Ta'ala mengucapkan selawat, Allah Ta'ala mengucapkan salam. Wasallimu taslima.
Setengah ulama kata kalau nak ucap selawat ke atas Nabi, kena ucap sekali dengan salam. Tak boleh selawat saja, kena ucap salam sekali. Sebab Allah Ta'ala mengucapkan selawat dan Allah Ta'ala mengucapkan salam kepada baginda Nabi SAW. Kalau kita setakat kita ucap Allahumma salli ala Muhammad, tak cukup. Kena ada di belakang wasallam. Kena ada juga, kecuali pada satu tempat, iaitu di mana? Yang kita tak ucap salam kepada Nabi. Di dalam tahiyat akhir. Ada ucap salam tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul? Ada ucap salam tak di situ? Ada Ustaz? Ada Ustaz? Tak ada, mana ada? Sebab apa tak ada? Sebab kata ulama tu, di awal tu kita baca At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, Assalamu alayka ayuhan Nabi. Tak payah sebut dah di belakang, sebab di depan tu dah sebut. Lagi kalau orang tanya, anak kita tanya, pasal apa ayah tak ucap salam ni dalam tahiyat? Kita abang kata, dah ucap dah di awal. Wasallimu taslima tu dah sebut. Assalamu alayka ayuhan Nabi. Setengah ulama dia kata pula, dia bagi tahu pula, bahas pula. Yang dimaksudkan dengan Ali Muhammad tu apa? Keluarga Nabi. Adakah keluarga Nabi tu Said, Habib? Adakah mereka? Jawapan dia, yang dikatakan keluarga Nabi yang tidak layak menerima zakat, ialah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan Nabi. Dalam diri dia ada darah Nabi. Orang yang mempunyai darah Nabi, dia tak akan buat maksiat kepada Allah. Dia akan taat kepada Allah. Tapi kalau ada nama je kata mengaku keturunan Nabi, tapi jadi penyanyi kelab malam, tak boleh. Hak tu nasab je, bukan darah. Hak tu keturunan je, tak tahu dari mana mari, tapi buh nama dia. Adalah gelaran-gelaran, kata dia ni keluarga Nabi. Ni gelang sama besar dengan jam G-Shock ni. Gelang je. Apa dia panggil? Bangle. Apa? Oh, cekak juga. Nah, gelang besar ni, tapi mengaku keturunan Nabi. Tu tak nama keturunan Nabi. Keturunan Nabi yang mengalir darah dia dengan darah Nabi SAW. Lepas tu kita jangan mudah tertipu, mari mengaku saya ni keturunan Nabi, tapi tak tutup aurat. Keturunan Nabi apa tak tutup aurat? Itu satu yang haram menerima zakat. Tetapi yang dimaksudkan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, banyak muktamad ada pendapat yang mengatakan yang dimaksudkan Ali Muhammad bukan setakat keluarga Nabi, tetapi semua orang muslimin, semua orang muslimat. Makna dia, kalau kita berselawat ke atas Nabi, kita turut berselawat kepada diri kita sebagai orang Islam, muslimin dan muslimat. Balik pada persoalan, bila Allah Ta'ala kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah Ta'ala berselawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima, dan ucapkan salam. Makna Allah Ta'ala pun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa ni? Sebab kerana mengenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai tanggungjawab besar menyelamatkan umat manusia di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berselawat dan memberi salam. Kata setengah ulama, yang dimaksudkan salam Allah Ta'ala itu, bahkan Allah Ta'ala juga turut menyuruh kita manusia, hamba-hamba dia, makhluk dia, mengucapkan selawat dan salam. Jadi setengah ulama kata yang dikatakan salam Allah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hidayah Allah kepada Nabi secara berpanjangan, berterusan. Ada yang kata salam tu makna dia hidayah Allah.
Ada setengah ulama kata yang dimaksudkan salam Allah kepada Nabi, iaitu Allah Ta'ala memberikan kesejahteraan kepada Nabi, terselamat dia daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Fitnah dunia kita tahulah fitnah dunia. Apa dia fitnah dunia? Antaranya yang menduduki ranking pertama. Apa dia? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa, daripada kalangan perempuan, wanita. Fitnah. Orang perempuan cantik lagi susah jaga. Lagi cantik lagi susah jaga. Orang perempuan pula masa dia tak cantik dulu, masa dia berat 100 kilo tu dia tak make up sangat. Tapi bila turun berat badan jadi 60, nah, semua gambar, posing gambar pik penuh. Dulu fotogenik ya, lepas tu lah model terus. Sebab dia memang naluri dia nak tunjuk. Fitnah dunia, kekuasaan, pangkat kedudukan tu fitnah. Orang berebut kerana perempuan. Orang berebut kerana kedudukan. Berkelahi, kata kat kawan tu, kata kat kawan ni. Sebab semata-mata nak dapat kedudukan. Tak puas hati. Saya ni pemimpin parti politik paling besar, saya patut dapat jawatan. Sepatutnya gitulah. Contoh. Berkelahi nak dapat jawatan kerana dia fitnah dunia. Fitnah dunia lagi harta. Sanggup kalih sempadan tanah. Hari ni apa operasi pun saya tak tahu. Tengok van SPRM banyak sangat. Saya betulan pergi balai polis. Saya tengok masuk dalam balai perempuan. Muda taklah muda. 52, 53 kot umur lebih kurang. Tangan bergari dah. Kita. Sebab apa kita tak tahu. Tapi manusia sanggup buat apa sahaja kerana duit. Sanggup sebab dia fitnah. Fitnah dunia. Ada orang sanggup kerana kebendaan material, dia buat apa saja dia sanggup buat. Sebab ini fitnah dunia. Tapi Allah Ta'ala memelihara Nabi daripada fitnah dunia. Yang dikatakan salam Allah Ta'ala kepada Nabi, memelihara Nabi daripada fitnah dunia, memelihara Nabi daripada fitnah di akhirat. Apa dia fitnah di akhirat? Tanggung dosa orang lain. Antaranya ada. Duduk di atas muka bumi, hutang tak bayar. Duduk di akhirat, tuntut dengan amal pahala dia. Hang tak mau bayar, tak apa. Sampai akhirat nanti aku tuntut. Segala amalan baik hang bagi kat aku. Amalan buruk ku ambil kat hang. Tu fitnah di akhirat. Tapi Nabi SAW dipelihara, diberi kesejahteraan oleh Allah Ta'ala. Tidak terkena bagi dia fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ada setengah ulama kata yang ucap salam, Allah Ta'ala yang ucap salam kepada Nabi, bermaksud pemeliharaan Nabi SAW ataupun Allah Ta'ala pelihara Nabi daripada melakukan dosa besar, daripada melakukan dosa kecil. Setengah kitab tak cerita bab ni, setengah kitab dia cerita. Yang dikatakan salam Allah kepada Nabi, pelihara Nabi daripada buat dosa besar. Apa dia antara dosa besar? Syirik kepada Allah. Kata Luqman, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Nabi tak buat syirik. Nabi tak buat sihir. Kita buat sihir. Menega tengok untung sikit ya, pergi jumpa bomo. Jumpa bomo kalau boleh. Kalau boleh ya bomo, kalau boleh bagi mati bang Kita pun dah bila kena sihir, pergi jumpa Tok Bomo juga. Pergi jumpa Tok Bomo juga kita pun. Pergi dengan jiran kita, duduk rumah hujung misalnya. Pergi sampai Tok Bomo kata, orang rumah hujung tu buat. Nah. Ada berlaku dah. Dia pergi dengan rumah kawan tu, pergi dengan kawan tu, jiran dia. Tok Bomo kata, rumah hak paling bawah sekali, hala matahari naik. Dia dah buat. Kawan tu memang rumah dia. Saya kot.
Tok umur, mana saya buat? Tok umur pun pakai teka ya. Syirik adalah dosa besar. Nabi yang dikatakan salam Allah kepada Nabi, memelihara Nabi daripada dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar, dosa kecil pada bazir, membazir makanan, bazir wuduk. Kita jangan tanyalah bab membazir wuduk ni, tak payah cerita lah. Pakat-pakat kena belaka. Ada yang kata setengah ulama, Nabi SAW yang dikatakan salam Allah kepada Nabi ialah pemeliharaan Nabi daripada sifat kemanusiaan a'rad basyariyah yang menjatuhkan martabat Nabi. Itu ada juga setengah ulama tauhid. Yang dikatakan salam, pasal apa yang kata Allah Ta'ala bagi salam Nabi ni? Pelihara Nabi daripada sifat manusia yang menjatuhkan kredibiliti Nabi Rasul. Apa dia? Terlupa. Terlupa Nabi. Nabi tak pelupa, kita yang lupa. Keluar rumah 3 kali dah. Saat-saat lupa kad pengenalan, saat-saat lupa kunci kereta, saat-saat lupa. Akak Ali dah sampai tengah jalan, lupa juga. Itu kita. Nabi tak. Nabi terpelihara daripada lupa. Habis ni ada hadis Nabi bangun lewat semayang subuh ni ustaz. Ni Nabi lupa. Ulama kata bukan Nabi lupa, Nabi nak tunjuk pada umat dia. Kalaulah umat dia tertidur, bangun lewat, orang habis subuh 7.30, dia bangkit pukul 9.30. Bukan kata apa nama gajah lah, kan? Bapak pada gajah lah, kan? Subuh bukan kata gajah, subuh dinosaur dah. Tak ada subuh dah, nak lohok dah, baru bangkit. Kalau tertidur macam mana nak buat? Nabi ajak macam tu. Nabi ni sifat dia tak tidur. Yang tidur kita, tengah buat kereta tidur, tengah baca buku tidur, tengah sembang dengan kawan pun tidur. Oi, hang dengar tak aku cakap apa? Dengar. Aku kata apa? Tak, kemarin hari Rabu. Kita yang tidur. Nabi tak. Kata Allah, kata pengarang kitab tauhid, ulama-ulama tauhid, yang dikatakan salam Allah wasallimu taslima. Allah Ta'ala suruh salam tu. Kalau salam Allah kepada Nabi, antara takrifan dia macam tu. Kalau makna selawat Allah kepada Nabi pula, apa makna selawat Nabi Allah Ta'ala pada Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kata ulama yang dimaksudkan selawat ke atas Nabi ialah Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu rahmat yang tidak terbatas. Semua Nabi dapat, baik di dunia, baik di akhirat. Habis kalau malaikat berselawat ke atas Nabi, malaikat dimaksudkan berselawat ialah malaikat meminta istighfar, meminta keampunan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita cari juga doa malaikat. Kalau malaikat sudi mendoakan untuk kita. Sebab yang dikatakan doa malaikat ialah memohon keampunan kepada kita. Antara orang yang dapat doa malaikat, orang yang sentiasa hadir dalam majlis ilmu. Malaikat akan doakan pada dia. Apa makna doa? Malaikat akan meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa sekian-sekian orang. Orang yang selalu mari sembahyang jemaah, kalau dia tak mari sebab sakit, malaikat doakan mudah-mudahan dia diberi keampunan dosa, walaupun dia tak boleh mari sebab sakit dan sebagainya. Itu dikatakan istighfar. Kalaulah selawat kita, kita pula selawat. Apa makna selawat kita pada Nabi? Iaitu kita memohon doa kepada Allah, memohon doa. Selawat kita ialah doa. Doa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kita manusia, baik jin pun sama. Jin pun sama. Awak jin tak berselawat kata Nabi, jin pun berselawat. Habis ada orang kata sebaik-baik manusia, sejahat-jahat manusia adalah sebaik-baik jin.
Kita tanya dia, siapa yang kata? Ada dengar mereka kata sebaik-baik jin tu adalah sejahat-jahat manusia. Kalau manusia yang jahat, dia tak selawatkan Nabi. Tapi jin takkanlah jahat dia selawat pada Nabi. Makna dia itu adalah khabar angin sahaja. Ada jin yang lebih baik pada manusia, ada jin yang lebih jahat pada manusia. Sama aja. Manusia pun jahat, jin pun jahat. Manusia baik, jin pun ada yang baik. Jadi jin dan manusia berselawat ke atas Nabi ialah mendoakan kepada Nabi. Allah Ta'ala suruh bukan manusia dan jin je, bahkan seluruh makhluk. Binatang pun berselawat juga kepada Nabi. Perkara-perkara jamadat, perkara-perkara beku, pokok, batu, kayu pun berselawat ke atas Nabi. Bagaimana bentuk selawat pada Nabi? Mereka mengikrarkan tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duk baca kata Nabi jumpa dengan unta, unta mari bisik pada telinga Nabi, bagi tahu kepada Nabi, ni aku ni makan sikit, kerja teruk. Tuanku bagi makan sikit tapi suruh kerja teruk. Nabi panggil tuan dia, kata, hang bagi makan sikit noh, kerja hang suruh buat banyak. Kita pun tak larat, gaji RM2, kerja 8 jam. Oh, mana mau, hang buat sendiri ya. Kita pun tak mau. Begitu juga binatang. Jamadat, pokok kayu. Pernah satu kisah, orang Quraisy tanya, kata kat Nabi, kalau hang betul Nabi, hang panggil pokok tu mai sini. Kita keluar daripada pokok, apa nama, tempat Marwah, tempat gunting kita tahala tu, keluar pintu tu, naik ke atas sikit, hala ke perkuburan Ma'la, kita akan jumpa satu masjid dipanggil Masjid Syajarah, masjid pokok. Sebab apa? Satu ketika dulu Nabi panggil, bila orang Quraisy cabak Nabi, Nabi panggil pokok kurma tu, mai sini. Pokok tu, kurma tu bangun sekali ingat akak dia, mari depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, Nabi kata, pergi duduk balik tempat hang. Dia pun pergi duduk balik. Jadi tempat tu dibuat masjid dan dinamakan sebagai Masjid Syajarah, masjid pokok. Makna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berselawat ke atas Nabi ialah manusia, ialah jin, haiwan dan seluruh alam berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita, yang saya selalu sebut, kalaulah kita tidak lagi mempunyai guru rohani, maka banyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa disuruhkan banyak selawat? Ni, Nabi memulakan tugas mencabar sebagai Rasulullah, bertanggungjawab menyelamatkan manusia dari kesesatan dunia dan akhirat. Dalam celah Nabi mari pun manusia sesat lagi. Tu Nabi mari. Kalau Nabi tak mari, telah lagi teruk kita ni. Baik. Ia lebih mencabar. Baru 3 baris. Ia lebih mencabar apabila wahyu yang diterimanya itu menjadi bahan pertikaian dalam kalangan orang Quraisy Mekah yang selama ini memuji-muji kepribadian Muhammad bin Abdullah. Kita baca dah belum ni. Bagaimana orang Quraisy sepakat bila tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjidil Haram, ke dalam kawasan Kaabah. Ketika tu orang Quraisy sedang angkat pedang dah, nak perang dah. Kalau hang tak bagi kaum kami letak Hajarul Aswad, tumpah darah kita hari ni. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Jadi makna dia tidak ada orang Quraisy satu pun menolak kebijaksanaan, bahkan memuji Muhammad ni orang yang baik, orang yang boleh dipercayai, gelaran dia Al-Amin. Tetapi bila sahaja Nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, betapa ramainya orang Quraisy menolak dakwah Nabi. Padahal sebelum tu duk puji Nabi. Tu antara dua cabaran. Pertama, menyelamatkan manusia. Yang kedua, menghadapi cacian orang yang mencaci.
menghadapi lawan orang yang suka melawan. Ni dua. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita selawat banyak-banyak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz kalimah selawat ni boleh pilih lah. Sama ada datang daripada warid, daripada baginda Nabi sendiri, datang daripada hadis yang ma'thur, hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Allahumma salli ala Muhammad pun boleh, ataupun tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh, ataupun nak tambah macam-macam pun boleh. Janji semua itu merupakan doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis, ada lagi yang disebut oleh ulama, bahawasanya bila kita doa pada Nabi, kita turut mendoakan kepada seluruh orang Islam dan seluruh muslimin dan muslimat. Pegang macam itulah. Bila kita selawat je, wa ala alihi, termasuklah semua orang Islam, mendoakan kepada seluruh orang Islam. Baik. Baru 6 baris Di sini Isya masuk ke berapa? 9.30 lah. Kan ada kenuri yang ni? Oh, tak boleh, kena bebeh awal. Sehari sejuk. Tak boleh. Baik, di bawah naungan An-Nubuwah dan Ar-Risalah, kata pengarang di Gua Hira. Dia tulis tajuk besar di Gua Hira. Apabila usia baginda meningkat 40 tahun, renungan dan pengamatan baginda di masanya yang silam membawa baginda semakin jauh lagi jurang dan cara pemikiran baginda dari kaumnya. Maknanya bila Nabi mencecah umur 40 tahun, maka pemikiran Nabi tak sama dengan pemikiran orang Arab Quraisy yang bermukim di Mekah. Nabi meninggalkan keseronokan, berpoya-poya. Nabi sentiasa menolong orang yang susah, sedangkan orang Quraisy hanya membangga-banggakan orang yang kaya dalam kalangan mereka. Bahkan orang yang kaya akan tepuk dada, akulah yang paling kaya, sebab akulah yang memberi makan kepada jemaah-jemaah haji misalnya. Jadi Nabi, pemikiran Nabi, tindakan Nabi, amalan Nabi tak sama dengan orang Quraisy. Karena tak sama itulah, kata pengarang, maka membawa baginda gemar untuk mengasingkan diri, berikhtilaf, ataupun dalam bahasa kita dipanggil berkhalwat, bersunyi-sunyian. Khalwat tu asal perkataan baik, tapi diberi makna jahat. Ni khalwat ni, sah dalam kepala, kata kena tangkap dengan orang perempuan. Itu pemikiran kita. Asalnya khalwat itu bersunyi-sunyian. Kalimah orang tasawuf, pergi duduk di satu tempat lain hanya untuk merenung diri, berabdi kepada Allah. Tu makna khalwat, berikhtilaf. Untuk itu baginda membawa bekalan dan air untuk maksud ke Gua Hira di Bukit An-Nur, dengan jarak 2 batu ke bandar Madinah. Ia adalah sebuah gua yang selesa, panjangnya 4 hasta. Tapi dia tak tinggi, dia panjang. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang biasa naik ke Gua Hira, Jabal Nur. Panjang dia 4 hasta. Panjang tapi dia tak tinggi, tak boleh berdiri. Ustaz pernah naik tak? Alhamdulillah, saya tak pernah naik. Sebab apa Ustaz tak naik? Tak dan kita bawa jaga jemaah. Kalau kita naik, lari habis jemaah. Boleh tak kami nak naik Ustaz kalau pi? Boleh, tak salah. Jangan beriktikad kata situ benda-benda pelik pergi duk cari benda-benda lain. Tak boleh lah. Tempat tu adalah tempat tarikh, tempat sejarah ya. Turut bersama keluarga baginda di sana, baginda tinggal selama sebulan Ramadan. Nabi bukan pergi seorang, bawa Sayyidatina Khadijah, bawa anak-anak dia.
Baginda memberi jamuan kepada fakir miskin yang datang menziarahi dia di Gua Hira. Di samping baginda menghabiskan masa di sana untuk beribadat dan berfikir mengenai alam semesta sekelilingnya, kudrat di sebalik penciptaannya. Sebab tu ulama tauhid kata kalau nak kenal Tuhan, kita tengok alam di atas dan alam di bawah. Apa dia alam di atas? Alam cakrawala, matahari, macam mana dia boleh naik tepat pukul 7.30 dia naik. Lepas tu dia turun tepat 7.32 dia turun. Siapa yang duk atur? Kalau kita fikir macam tu lah. Ataupun tengok pada alam bawah. Alam bawah ni makhluk, manusia, binatang. Kalau nak ambil dekat lagi, kata setengah ulama, tak payah pergi jauh, tengok diri sendiri. Dalam diri kita ada tanda kekuasaan Allah. Antaranya apa? Ada benda dalam diri kita yang kita tak boleh arah, kita tak boleh takbir. Sebagai contoh apa dia? Dengupan jantung. Ada siapa takbir dengupan jantung? Hari ni aku nak degup 1000 kali ya. Lepas tu aku berhenti rehat 2 minit, lepas tu berdegup balik. Ada buat itu? Tak boleh. Cuba try berhenti. Jantung jangan bagi berdegup. Mati ya. Habis siapa yang duk kendalikan jantung berdegup tu? Mesti ada satu kuasa kudrah yang mentadbir. Maknanya kita ni berada dalam keadaan lemah. Makhluk ni diciptakan, mesti ada pencipta. Sebab tu setengah ulama kata kalau hukum tauhid banyak menggunakan akal, tapi tidak menolak pada sumber yang asal, iaitu Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi SAW. Tengok contoh kuku kita. Boleh kita kata minggu ni jangan panjang, tak larat nak kat kuku lah. Boleh kita takbir? Tak boleh. Dia boleh cukup seminggu panjang. Panjang dah, baru kerak minggu lepas. Sebab kita tak jaga, kita tak boleh takbir. Kuku pun tak boleh takbir. Misai kalau kita tak cukup, panjang tak? Panjang. Kena sebulan tak cukup, bukan kata misai dah, orang panggil tanglung lah. Panjang apa tanglung? Boleh kita tahan misai jangan bagi panjang? Tak boleh. Ada benda lain yang mentadbir. Tapi bulu kening tak panjang-panjang pun. Itu di antara menunjukkan, kata setengah ulama, tak payah jauh, tengok diri sendiri pun ada kekuasaan Allah Ta'ala. Begitu juga Nabi SAW beribadat dan berfikir mengenai alam semesta, kudrah di sebalik penciptaannya. Baginda tidak senang dengan akidah pegangan syirik kaumnya. Syirik ni makna apa? Mereka sembah Allah, tapi mereka tak tahu Allah tu apa, dan mereka campur adukkan. Berhala pun mereka sembah, setan pun mereka sembah, semua apa yang ada semua mereka sembah. Setengah ada satu agama kata Hasan An-Nadwi, Ali An-Nadwi kata ada agama ni sumbangan dia besar kepada dunia ialah banyaknya Tuhan mereka. Tengok pokok mereka sembah. Tengok orang kaki besar mereka sembah. Tengok orang besar pun mereka sembah. Tengok busuk besar pun mereka sembah. Semua ikat tali merah belakang. Belok orang buat jalan, ada 20 dia punya kuil misalnya. Maka dia bagi kepercayaan mereka tahu Allah Ta'ala ada, tapi mereka campur dengan unsur syirik. Ambil benda lain letak sebagai setaraf dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kata Imam Ghazali, sungguh-sungguh ibadat yang hampa buat, semayang yang hampa buat, puasa yang hampa buat tak akan diterima oleh Allah Ta'ala, kecuali selepas hampa kenal siapa yang hampa sembah. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Takkan diterima sembahyang kamu, ibadat kamu, zikir kamu, sedekah kamu, kecuali selepas kamu kenal siapa yang kamu sembah. Kalau kamu kenal kata yang aku sembah ialah Allah yang mempunyai segala sifat kesempurnaan, yang tidak memiliki sedikit pun sifat kekurangan, memadai dah secara ijmal beriman. Tapi tuntutan untuk mempelajari kenal Allah secara tafsil, itu adalah satu tuntutan yang jazam, dengan yang sungguh-sungguh,
Makna dia tuntutan yang membawa wajib setiap orang Islam yang mukallaf, laki-laki perempuan, mesti belajar macam mana nak kenal Allah. Cara nak kenal Allah, kata pengarang Syekh Zakaria Wan Besar, dia kata, kalaulah kita nak tahu zat Allah, terbayang dalam fikiran kita Allah Ta'ala berasap, Allah Ta'ala lembut, Allah Ta'ala keras, terbayang je apa yang terbayang, maka zat Tuhan bukan macam tu. Zat Tuhan tidak akan terbayang di akal kita yang orang kata zat akal kita yang tak cukup. Tak cukup tu. Tak lagi kata gila pula. Bukan tak cukup. Maksudnya akal kita tak habis nak fikir tentang zat Allah. Setakat yang kita boleh mengenal Allah daripada sudut sifat-sifat Allah. Kenal Allah melalui sifat dia, bukan zat dia. Ada setengah orang pergi duk cari zat Tuhan. Lepas tu duk balik kampung kata saya menyatu dengan Tuhan di atas sifat tajalli Tuhan. Sudah sah. Kawan tu tempah tempat dia dalam neraka. Ada dalam satu martabat orang tasawuf, dia memang begitu. Dia melihat af'alullah ialah af'alul manusia, tengok perbuatan dia, dia nampak pada perbuatan Allah. Padahal yang sebenarnya setiap amalan manusia, baik dan buruk, setiap perbuatan manusia, baik dan buruk, terbit daripada keizinan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kehendak kita nak nega misalnya. Buat nasi lemak 10 bungkus. Sebungkus untung RM1. 10 bungkus RM10. Duk esok buat 100 bungkus, laku semua. 100 bungkus dapat RM100 sehari. Oi, kaya oh. DG52 pun tak boleh. Duk lepas tu buat 1000 bungkus, laku 1000 bungkus, dapat RM1000 sehari. Duk tulat buat 1000 bungkus, laku 10 bungkus je. Laku 10 bungkus. Ikut kehendak kita, nak habislah 1000 bungkus tu. Tapi siapa yang menentukan? Allah Ta'ala yang menentukan. Sebab tu dalam kalimah tauhid disebut, antara puji yang sebenar-benar puji, bila kita bertemu dengan nikmat 1000 bungkus laku semua, kita ucap Alhamdulillah, kita ucap Subhanallah. Masuk waktu semayang, kita pergi semayang, dalam hati kita mengikrarkan apa yang disebut dalam lidah. Kalau kita tak jumpa nikmat pun, buat 1000 bungkus, modal pun dah 500, tiba-tiba laku 10 bungkus, tak dapat nikmat pun, kita tetap puji Alhamdulillah. Itu dikatakan paling tinggi nikmat, puji di sisi makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa habis ya? Lagi dia panjang pula. 3 minit Boleh kan? Boleh panjang kan? Ada polis tak ni? Tak. Saya tak bawa duit. Tu Imam bayar. Baginda tidak senang dengan akidah pegangan syirik kaumnya yang terlalu rapuh dan reput, serta tasawurnya yang tidak bertunjang. Makna dia ilmu tauhid, dia asas. Sebab tu asas tauhid, sampai tahap kita belajar tauhid, nak tahu, bila kita tanya Allah Ta'ala tu ada ke tidak, dia akan jawab ada. Makna dalil kata Allah Ta'ala ada, adanya makhluk, pasti adanya pencipta makhluk. Cukup dah, boleh dah tahap tu. Tapi kalau kita kata Allah Ta'ala ada tak? Ada. Mana tanda Allah Ta'ala ada? Tak tahu. Tak boleh Dia mesti secara tafsil. Asas dia mesti ada. Syirik, tauhid ni asas kepada segala ilmu yang lain. Kalau tak mau mengaji dunia pun, kalau nak mengaji akhirat, mengaji dulu tentang akidah. Ada orang tanya saya, Ustaz, ada kitab-kitab tauhid yang besar, ada kitab tauhid yang kecil. Yang kecil tu macam Matan Ummu Barahim Imam Sunusi, Aqidatul Awam Syekh Marzuq, betul Jauharatul Tauhid tu kitab kecil. Ada yang kitab sederhana macam Hasyiah Jauharatul Tauhid Imam Baijuri. Ada yang kitab yang mutawalat, yang dipanggil mutawalat, kitab panjang. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak timbul keinginan nak baca kitab yang panjang, yang besar-besar tu, kitab tauhid? Apa dia syarat dia?
Tanya tadi, ada budak tanya. Saya kata dia bukan tak boleh nak baca kitab besar. Tapi sebelum nak baca kitab besar, kena kuasai dulu ilmu bahasa Arab. Sebab kitab besar ni semua ditulis dalam bahasa Arab. Jadi kalau nak timbulkan motivasi kita, kita kena mengaji dulu asas-asas ilmu bahasa Arab. Baik ilmu nahunya, kata guru saya, ilmu nahu itu adalah bapak segala ilmu. Ilmu sarafnya mak segala ilmu. Nak boleh baca kitab Arab, dua ni duduk dalam kepala dah. Takkan larat hafal ke ustaz mata alfiah dekat 1000 bit. Tok guru dulu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili bukan matan alfiah aja, ada 200 jenis matan duduk dalam kepala. 200 matan. Sebab tu orang kata Syekh Qadir ni, dia tidur dia tak mengapai. Waktu lain dia mengapai semua. Sebab tu hebatnya orang dulu. Aqidatul Awam duduk dalam kepala. Kitab-kitab tauhid duduk dalam kepala. Kitab-kitab fiqh duduk dalam kepala. Orang dulu ngaji sikit, tapi amalan dia banyak. Kita mengaji banyak, amalan kita sikit. Itu beza kita dengan orang dulu. Baik, baginda mempunyai satu jalan keluar yang jelas atau satu program yang padu dan haluan arah tuju yang boleh baginda berpuas hati dengannya. Pemilihan baginda untuk beruzlah itu merupakan sebahagian dari program yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda sebagai persiapan untuk menanggani persoalan agung. Nak menghadapi masyarakat, Nabi seorang-seorang diutuskan. Malah ianya satu yang tidak dapat tidak bagi mana-mana jiwa agung untuk berperanan membentuk perjalanan hidup manusia. Jiwa seperti ini harus berikhtilaf dan beruzlah untuk beberapa ketika memutuskan hubungan dengan kesibukan bumi, kebisikan hidup, kegawatan manusia yang memilih perjalanan hidup duniawi. Lepas tu ada setengah ahli sufi, dia pergi duduk tempat lain. Balik rumah dia tutup handphone. Kita lah buka handphone, tak dan nak buat kerja apa. Sat-sat telefon, sat-sat telefon. Zaman telefon tu boleh gagah. Lah grup WhatsApp. Tak ada nak baca grup WhatsApp, beratus message. Geleng kepala. Ada setengah kawan saya kata, kalau lah masa dia duduk mengaji dulu, kalau lah ada WhatsApp, pakai tak lulus dah. Bila start pegang WhatsApp, dia tak pegang je, berasa tak senang duk. Kena pegang. Macam budak yang pegang handphone sekarang. Umur 3 tahun pegang handphone dah. Cuba tak bagi, dia teriak mampus. Sebab dia duk biasa. Macam kita duk buka WhatsApp. Buka WhatsApp. Malam nak tidur pun buka WhatsApp. Bagi tidur, buka tengok WhatsApp dulu. Lama-lama dia ketagih WhatsApp. Dia panggil apa? Ketagihan apa tu dia panggil? Saya pun tak tahu. Demikian Allah menyusun program untuk Muhammad sebagai persiapan memikul amanah agung, menyelamatkan manusia dan menghadapi cabaran penentang-penentang. Dalam rangka merombak dan merubah sistem yang sedemikian lama bermaharaja di bumi, demi membetulkan landasan sejarah yang diselewengkan. Allah menyusun program Al-Uzlah ini 3 tahun sebelum baginda memikul amanah dan risalah ini. Di dalam beruzlah ini, baginda mengambil masa selama beberapa bulan menghayati kehadiran Bayu Maya pada yang serba bebas dan merdeka. 3 tahun sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul, Nabi dah berulang alik ke Gua Hira. Sekali pergi duduk sebulan. Sehingga tiba masanya untuk berumuamalah dan berinteraksi dengan alam gaib, iaitu ketika mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita bagaimana sebelum turunnya wahyu. Nabi dah 3 tahun pergi ke Gua Hira. Sebab apa Nabi pergi Gua Hira? Nabi meninggalkan kesibukan duniawi, perniagaan, sibuknya berniaga untuk mendekati jalan Rabbani, mencari ilahi. Sampailah kepada proses penurunan wahyu seperti mana yang akan kita sambung
Bulan depan ke? Minggu depan lah. Baik, insya-Allah yang baik dan yang buruk tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Selamat. InsyaAllah kita sambung minggu depan kalau ada rezeki lah. Saya nak kena pergi Kuala Lumpur saat ni. Yang baik dan yang buruk tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati pertemuan kita pada malam ini dan merahmati pada pertemuan-pertemuan kita pada masa akan datang. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.